Saya Muhammad Safwan bin Ismail sebagai pengurus urusan Teguh Iman Solution ingin menerangkan latar belakang syarikat kami. Teguh Iman Solution telah ditubuhkan pada 2 Oktober 2019 dan didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat. Perniagaan Teguh Iman Solution ialah perniagaan secara perkongsian antara 6 rakan kongsi yang saling membekalkan idea serta mempunyai kepakaran daripada berbagai bidang. Teguh Iman Solution menawarkan perkhidmatan kepada pengusaha dan pelanggan dengan menyediakan platform yang berbentuk aplikasi yang memudahkan mereka untuk menerima tempahan serta dapat mengembangkan perniagaan kepada pengusaha restoran di dalam Malaysia. Teguh Iman Solution terdiri daripada 6 rakan kongsi yang mempunyai tugas dan jawatan yang berbeza, iaitu saya Muhammad Safwan bin Ismail sebagai pengarah urusan, Muhammad Anas bin Mustafa sebagai pengurus kewangan, Muhammad Syawal Fitri bin Zamri sebagai pengurus pemasaran, Muhammad Nashran bin Zulkafli sebagai pengurus operasi, Azizul Amri bin Azmi sebagai penolong pegawai operasi, dan Abdul Hadi bin Roslan sebagai pengurus pengeluaran. Visi syarikat kami ialah menyediakan aplikasi yang memudahkan pengguna dan melahirkan budaya kerja berorientasikan prestasi serta berkualiti dari segi mutu perkhidmatan terhadap pelanggan. Misi syarikat kami ialah memastikan proses tempahan dan pembayaran lebih cepat dan mudah, memudahkan pengusaha restoran menguruskan tempahan makanan dan meja makan dengan cekap, meningkatkan kualiti perkhidmatan industri makanan di Malaysia. Objektif syarikat kami ialah memaksimumkan keuntungan dalam jangka masa yang panjang, membantu pelanggan menempah tempat duduk di restoran secara dalam talian, mensasarkan ia dapat digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Matlamat Goyam dalam jangka masa 5 tahun dapat menembusi pasaran Asia seperti China dan Jepun. Promosi dan periklanan akan sentiasa dijalankan bagi mendapatkan tumpuan para pengguna. Saya ingin menerangkan maksud daripada logo kami. Logo kami mempunyai elemen tulisan sahaja. Perkataan Go yang ditulis dalam logo bermaksud aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah dan urusan tempahan menjadi lebih cepat. Perkataan yang pula bermaksud makan yang berasal daripada bahasa Bulgaria. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi bin Roslan. Saya daripada pelajar semester 5 Diploma Pemasaran. Jadi untuk projek akhir kami iaitu aplikasi Goyam, di mana aplikasi ini boleh menempah makanan dan juga meja makan dalam masa yang sama. Okey, jadi saya sebagai pegawai ataupun eksekutif pengeluaran akan menunjukkan demo-demo cara penggunaan aplikasi Goyam itu sendiri. Mari kita saksikan. Okey, jadi kita boleh lihat. Okey. So, ini dia aplikasi Goyam. Kita tekan. Okey, ini adalah homepage aplikasi Goyam. Kita boleh lihat ini adalah what we do, booking table, fast serve, and okay, so kita ambil hantar balik about us, Goyam, pasal Goyam. So ini adalah reserve a table untuk tempahan meja. So kita boleh pilih tarikh. Okey, kita lihat. Kita boleh pilih tarikh bila yang kita nak tempah, and then masa kita sampai. Ini adalah masa kita sampai di restoran itu. Kita boleh pilih bilakah masa yang kita sampai, dan juga kita boleh pilih berapa orang yang makan di satu meja itu. Jadi kita boleh book terus. Kita boleh hantar email. Nanti kita boleh daftar dulu. Kena daftar. Jadi kita boleh lihat menu pula. Okey, seterusnya kita lihat menu Goyam. So ini adalah nasi bembus dengan kelah. Okay, kita boleh lihat pelbagai menu lah ada di dalam ni. Kita boleh pilih makanan. So kita akan order terus di dalam aplikasi ni. Okay, makanan kita boleh order direct. Okay, lihat. Kita boleh pilih pelbagai menu dan sebagainya. Bila kita dah order dan tempah meja, and then dia akan direct terus ke restoran itu sendiri. Dan restoran itu akan menerima tempahan daripada pelanggan. Okey, jadi untuk pembayaran sebenarnya dia boleh buat dua pilihan lah, untuk online banking dan juga direct bayar ke restoran tersebut. Okey, jadi kita boleh lihat ini adalah maklumat Goyam. Okey, sebarang maklumat boleh hubungi sahaja nombor telefon Goyam. Okey, jadi selepas kita melihat tadi video
satu demonstrasi penggunaan aplikasi Goyam. Jadi kita boleh lihat ia amat mudah, amat senang untuk digunakan dan mudah difahami oleh orang ramai. Dan sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi yang baru saja dibangunkan dan dia memerlukan masa lagi untuk dia mempunyai improvement. Dan saya sebagai seorang eksekutif pengeluaran akan melakukan banyak lagi inovasi penambahan di dalam aplikasi tersebut dari semasa ke semasa. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya Muhammad Syawal Fitri selaku Eksekutif Pemasaran untuk syarikat Dimanda Growth Solutions, di mana syarikat kami telah mengeluarkan sebuah aplikasi bahan makanan daripada rumah iaitu Goyam. Untuk strategi kami pada produk iaitu aplikasi kami, logo aplikasi kami letakkan berwarna merah, di mana warna merah menurut kajian dia dapat menaikkan lagi selera masyarakat apabila kelaparan. Jadi warna merah yang kami letak cuba untuk mempengaruhi pengguna supaya mereka mencari lagi makanan menggunakan aplikasi kami. Untuk jangka kisaran hayat kami punya aplikasi iaitu produk life cycle, pada tahap pengenalan aplikasi kami pada tahap pengenalan tidak mendapat apa-apa keuntungan. Ia kerana pada tahap tersebut aplikasi kami baru saja dilancarkan. Jadi permintaan masih belum dan masih pada masyarakat yang lain juga tak tahu tentang pewujudan produk kami, dan mereka juga tak tahu tentang fungsi yang lebih terhadap kami punya produk. Untuk tahap seterusnya pula, pada tahap pertumbuhan di mana syarikat kami mendapat keuntungan yang banyak, ia disebabkan aplikasi kami dilancarkan dan kewujudan tentang aplikasi kami ramai masyarakat telah tahu, dan permintaan terhadap penggunaan syarikat aplikasi ini makin meningkat. Itu berita yang baik di mana ia dapat mempendatangkan keuntungan yang banyak untuk syarikat kami bertahan dengan lebih lama. Pada tahap ini juga syarikat kami akan memperbanyakkan lagi promosi-promosi supaya masyarakat lebih mengenali dan ramai lagi akan menggunakan aplikasi kami. Tahap seterusnya tahap kematangan, iaitu pada tahap ini aplikasi kami telah dapat dibuat turun oleh ramai masyarakat. Ia menjadikan kami dapat bertahan dengan lama di dalam industri. Pada tahap ini juga telah mula naik di mana pesaing-pesaing kami. Memang syarikat kami merupakan syarikat pertama yang mengeluarkan aplikasi ini yang berkonsepkan tempahan makanan di rumah. Dan setelah pada tahap kematangan ini, para pesaing baru akan naik di mana mereka telah melihat idea kami dan mereka mengolah idea kami, serta mereka juga dapat menambah baik aplikasi kami. Jadi dengan itu kami akan sentiasa menambah baik dengan mengeluarkan update-update terkini supaya kami punya aplikasi masih relevan pada masa-masa akan datang. Pada tahap produk life cycle terakhir ialah kemerosotan. Pada tahap ini syarikat kami menanggung kerugian besar. Ia disebabkan pesaing semakin lama semakin meningkat. Jadi masyarakat lebih nakkan produk pesaing daripada aplikasi kami. Jadi sebab itu kami mengalami kerugian. Dengan cara untuk kami naik semula ialah kami akan memperbaharui lagi aplikasi ini ataupun mengeluarkan salah satu aplikasi terbaru. Strategi masalah seterusnya ialah pada segi harga. Harga yang kami tetapkan ialah berdasarkan kos-kos yang kami tanggung. Ia termasuklah kami punya fixed cost iaitu kos tetap dan juga manipulated cost iaitu kos yang sentiasa berubah. Di dalam kos ini kami telah kirakan dan anggaran jualan untuk kami pada setahun ialah 15,000 unit. Jadi semua sekali telah dikira dengan formula kami dan hasilnya kami dapat harga iaitu RM68 untuk sebulan. RM68 itu adalah bayaran untuk bulanan. Di mana untuk promosi yang kami lakukan untuk peringkat awal ini, mereka yang akan melanggan untuk setahun, kami akan memberi diskaun sebanyak 30%, di mana sebulan dapat mereka akan mendapat kenakan bayaran sebanyak RM68. Jadi untuk setahun kami akan kirakan dengan harga yang lebih murah iaitu RM568 untuk jangka masa setahun. Untuk saluran pengedaran kami, aplikasi ini diedarkan melalui App Store dan juga Play Store.
di mana dua aplikasi ini mereka boleh buat terus dengan mudah untuk telefon Android. Mereka boleh download di dalam Google Play Store, di mana Google telah menyiapkan Play Store itu. Jadi mereka hanya perlu search Goyam dan terus download. Seperti itu juga dekat App Store, di mana mereka hanya perlu search saja dan keluar aplikasi kami, hanya perlu install. Strategi seterusnya iaitu strategi IMC, iaitu Integrated Marketing Communication. Pada pertama sekali, strategi ini kami akan menggunakan di internet. Kami akan mengambil kelebihan di mana rakyat Malaysia gemar untuk menggunakan telefon bimbit. Jadi dengan kelebihan ini, kami akan gunakan pemasaran di dalam internet. Sebagai contoh yang kami gunakan iaitu pop-up internet di YouTube dan juga di sosial media, di mana kami akan menyebarkan kebaikan aplikasi kami melalui Instagram kami dan juga website kami. Seterusnya pula, kami akan melakukan periklanan. Periklanan yang kami lakukan ini supaya masyarakat akan dapat lebih lagi maklumat tentang aplikasi kami. Kami akan menggunakan seperti billboard, poster dan juga banner yang kami akan tampal di tepi-tepi jalan, di mana ini akan menarik lagi orang untuk melihat. Sebagai contoh situasinya, ketika berlaku kesesakan jalan raya, terutama sekali di pusat bandar, mereka akan terlihat aplikasi kami. Kebetulan pula mereka sedang lapar waktu itu, jadi mereka mahu mencari makan. Mereka lihat kami punya iklan, lalu mereka memuat turun dan mereka dapat menyelesaikan masalah, iaitu mereka dapat meja makan pada masa yang tepat. Dan yang terakhir ialah promosi jualan. Promosi yang kami sedang lakukan ini, kami akan beri potongan sebanyak 30% untuk mereka yang melanggan selama setahun. Hal ini kerana kami dapat mengekalkan lagi hubungan antara pelanggan dan juga pihak syarikat dengan masa yang lebih panjang. Jadi sekian itu sahaja daripada saya, Muhammad Syarifli, selaku Eksekutif Pemasaran Syarikat Iman Teguh Solution. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Nasham bin Zulkafli, memegang jawatan sebagai pengurus operasi. Hari ini saya akan menceritakan tentang tugas yang dilakukan oleh pengurus operasi. Okey, di dalam Teguh Iman Solution kami mempunyai 5 jawatan, iaitu pengarah urusan, pengurus pemasaran, pengurus kewangan, pengurus pengeluaran dan juga pengurus operasi. Dan saya juga turut dibantu oleh penolong pengurus operasi. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang tugas yang dilakukan oleh pengurus operasi. Okey, antaranya ialah memastikan aplikasi Goyam ini berjalan dengan lancar dan selamat digunakan oleh pelanggan. Okey, kami Teguh Iman Solution ingin memastikan bahawa aplikasi Goyam yang kami hasilkan ni dapat berjalan dengan lancar dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk memudahkan lagi urusan mereka untuk menempah di restoran yang mereka pilih. Okey, seterusnya di bahagian operasi juga kami bekerjasama dengan pengurus pengeluaran dan pengurus pemasaran untuk memenuhi kehendak pelanggan. Okey, di samping itu juga kami turut bekerjasama di bahagian pemasaran dengan pengeluaran untuk memastikan aplikasi Goyam yang kami hasilkan ni dikenali oleh pelanggan serta dikenali oleh pengusaha. Kelebihan aplikasi ni ialah dapat memudahkan lagi urusan pembayaran, urusan penempahan di antara pengusaha restoran dan pelanggan. Seterusnya saya akan menceritakan tentang tugas sampingan yang kami lakukan ialah jikalau mempunyai masalah aplikasi seperti aplikasi tak boleh buka ataupun aplikasi tidak boleh membuat pembayaran, maka jikalau mempunyai masalah tersebut, bahagian operasi akan menyelesaikan masalah itu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azizul Amri bin Azmi daripada pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah, iaitu daripada semester 5 Diploma Pemasaran. So, untuk projek kami, untuk projek akhir kami, iaitu projek akhir kami membuat satu aplikasi yang sangat berguna untuk zaman sekarang. So, untuk zaman sekarang ni, kita banyak pelanggan menggunakan aplikasi yang berteknologi seperti Grab, Foodpanda untuk order makanan. So, kami membuat kelainan sikit. Kami membuat satu aplikasi iaitu untuk pelanggan
menempah makanan daripada satu apps yang kami buat, iaitu yang diberi nama Goyam. So aplikasi ini menunjukkan para pelanggan boleh menempah makanan daripada apps ini. So seperti boleh menempah makanan, menempah meja dan menempah waktu yang mereka nak datang ke restoran. So daripada situ pelanggan tidak perlu lagi berlengah ataupun tidak perlu lagi melengahkan masa untuk menempah makanan. Jadi tugas saya sudah di syarikat ini, saya iaitu pembantu kepada saya punya partner, iaitu Muhammad Nashran. Muhammad Nashran itu ialah ketua operasi saya. So tugas operasi ni ialah pertama, kami akan sentiasa fokus dari segi masalah aplikasi ini seperti bug ataupun kerosakan yang ringan. So kami yakin akan memperbaiki semua masalah yang ada dekat aplikasi ini. So yang kedua, kami akan menjalinkan hubungan rapat dengan pelanggan supaya kami akan dapat tahu kehendak dan keperluan pelanggan yang kami perlu menambah baikkan daripada apps ini. So dua itulah kami akan menitik beratkan untuk memperkembangkan lagi apps kami, sebab apps kami ini baru saja dikeluarkan. So mungkin banyak lagi yang perlu dipertambah dan diperbaikikan. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Anas bin Mustafa. Saya sebagai pengurus kewangan di dalam Teguh Iman Solution. Sebagai pengurus kewangan, saya akan mengira bajet dan juga kewangan akhir tahun untuk syarikat Teguh Iman Solution. Sebagai pengurus kewangan, saya juga akan membuat satu penyata kewangan untuk melihat tahap keuntungan syarikat Teguh Iman Solution. Ianya juga dibuat untuk mengetahui belanjawan syarikat Teguh Iman Solution. Penyata kewangan ini akan disediakan pada hujung tahun. Penyata kewangan ini dibuat untuk mencari keuntungan dan juga tahap syarikat Teguh Iman Solution dalam perniagaan. Saya juga bekerjasama dengan pengurus-pengurus yang lain seperti pengurus operasi, pengurus pengeluaran dan juga pengurus pentadbiran. Ini kerana saya ingin mengetahui tentang belanjawan-belanjawan setiap bahagian masing-masing. Ini dilakukan bagi memastikan tiada penyelewengan duit dalam syarikat untuk perbelanjaan peribadi. Dan ini juga dilakukan untuk mengelakkan daripada sebarang kerugian dalam sebuah syarikat. Dan saya juga bekerjasama dengan kerani saya yang membantu saya dalam mengira dan mengambil semua data maklumat tentang belanjawan untuk setiap bahagian dalam syarikat Teguh Iman Solution. Dan sebagai pengurus kewangan juga, saya akan mengambil kira tentang gaji-gaji pekerja dalam syarikat Teguh Iman Solution. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.